Okey, Kopi Panas pada hari ini segmennya kita akan bercerita tentang satu topik yang berkaitan dengan sambutan Raya Aidiladha iaitu skam korban. Jadi banyak kita lihat ada yang institusi yang sebetul-betulnya melaksanakan ibadah itu, tetapi ada juga yang mengambil kesempatan di atas kesudian umat Islam untuk melaksanakan ibadah korban ini. Betul. Sedangkan waktu ini untuk kita nak melakukan perkara-perkara yang baik, tapi negatif pula jadinya. Jadi hari ini bersama dengan seorang tetamu yang sudah lama kita tidak bersama dengannya di dalam segmen Kopi Panas, yang tidak asing lagi sebenarnya, bersama dengan Tok Ki, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Terima kasih bersama dengan kami, Tok Ki. Hari ini kita dah semakin hampir ke Hari Raya Aidiladha dan skamer-skamer ini juga semakin aktif nampaknya. Jadi bagaimana dari pihak PPIM? Dia skamer dia bermusim. Betul. Kalau musim raya tipu jenis raya, kalau musim raya haji dia ada je, dan dia mengikuti perkembangan. Contohnya ada kempen besar-besaran, katakan Petronas punya kempen. Dalam iklan lah, dia pun akan gunakan kempen tu. Oh, you tengok kempen tu, itu kita jadi orang pun mudah percaya. Jadi yang kita rasa yang agak sedih ni, pasal penipuan tu patut pilih lah sikit. Jangan segala-galanya tipu pasal orang. Kalau katakan tipu baju ke, tipu kasut ke, order barang ke, bukanlah nak membenarkan. Maknanya mungkinlah not so bad. Tapi kalau orang nak pergi korban, ni nak pergi haji, ni memang kita dah tahu dah. Dia tiap-tiap tahun mesti ada yang menangis di airport. Kalau tak airport sini, airport sana. Baru je ada kes 26 orang yang terkandas di lapangan terbang Jeddah baru-baru ini. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apabila masyarakat kita juga ada satu tanggapan bahawasanya ini kan ibadah berkaitan dengan agama. Takkanlah mereka nak tipu kita. Takkanlah pihak tersebut nak menipu orang Islam. Jadi husnuzon lah. Husnuzon. Maknanya lebih kita kata berfikiran positif. Jadi dengan perfikiran positif ini, orang tersebut mengambil kesempatan di atas pemikiran kita yang memandang perkara itu sebagai positif. Jadi bagaimana kita nak merealisasikan? Mungkin ada, tapi kadang-kadang kita tengok tahap penipuan itu di mana kadang-kadang dalam konteks ini orang pun tidak takkanlah haji orang nak tipu. Tapi dulu kita ada antara aduan yang kita pernah terima, dia ni buat investment. Dia bayar cash 100,000. Lepas tu dia minta resit. Dia kata tak, kalau saya nak tipu ni kat masjid ni kan. Jadi dia berjumpa pun kat masjid. Jadi benda-benda seperti ini saya rasa pengguna perlu lebih prihatin. Maknanya dia ada prosedur juga. Pasal zaman Rasulullah pun apa, kan ada tulis, kena ada akadnya. Jadi ada dokumennya. Jadi hari ini nampak macam masih berlaku dengan banyaknya. Tak berhenti. Kalau Along menipu saya faham. Tapi kalau kadang-kadang dalam keadaan ini itu maknanya macam tak masuk akal kan. Tapi ini terjadi. Jadi kita pengguna jangan bukakan ruang. Itu paling penting. Betul ke? Mana buktinya? Pasal kalau tunjuk gambar setakat tunjuk gambar lembu yang berikat tu tak ada makna anything. Betul. Jadi kita kena buatlah macam tempat yang organisasi yang betul-betul buat korban yang tak lari kan depan mata. Kalau masjid buat tu okeylah. Ni kalau ada orang call je, kalau korban hantar duit. Mudah sangat kan. Memang husnuzon tu memang perlu, tapi kena juga tengok yang benda ini adalah betul daripada kelazimannya. Tapi berdasarkan mungkin ada kes-kes tertentu yang telah ditangani oleh PPIM, adakah kita boleh mengenal pasti seseorang itu adalah seorang penipu? Dia tak ada tulis. Dia tak tulis. Macam mana kita nak tahu supaya kita tidak tertipu? Dan kalau biasanya yang tertipu ni dia ada untung yang besar. Cepat, dan dia kata you nak kena sekarang ni, esok dah tak ada dah. Benda-benda yang begitu, atau you menang hadiah. Benda-benda yang begitu tu kita kena fikir dua kali. Pasal penipuan ni biasa kalau ikut rekod kita, dia tipu dua cara. Seronok, you dapat ini seronok lah, maknanya kita menjadi ganjarannya, feel good. Seronok. Satu lagi takut. Kita daripada mahkamah kita nak dia ni pun tak tahu, tapi kalau dah orang call cakap macam tu, jadi dia jadi huru-hara. Jadi segera itu yang kena. Jadi sebab tu kita pun kena ada cek dengan kawan. Sebab tu kena berkawan. Ni saya kena macam ni macam mana? Ni dia pun tak cek dengan siapa-siapa. Pasal nak kena tipu sekali yang banyak. Tu biasa pengalaman kita. Ini untuk you saja.
Ini tak jangan bagi kat orang lain, nanti kan dia orang pun ambil. Jadi kita termakan dengan benda ni. Jadi kita kena latih diri kita agar lebih sharp lah sikit. Adakah kita perlu untuk satu ada mekanisme yang lebih terurus seperti contohnya kita memerlukan pengeluaran resit dan sebagainya sebagai bukti kepada kita melaksanakan pembayaran itu yang paling penting? Patutnya memang begitu. Memang kena begitu. Pasal kita ada resit. Pasal ada juga kes-kes yang kita dapat tahu. Bila tak ada resit, contohnya, tuan bagi duit kat saya. Saya kata, mana ada? Cash. Mana ada? Jadi, apa nak bukti kat antara kita? Saya tak ada, saya tak terima. Asal kalau itu baik. You kata you bagi lebih. Jadi, dia ada doubt dalam urusan kita. Jadi, rugilah. Ini resit je, contohnya. Itu pun kena hati-hati juga pasal banyak penipuan ni. Dia menggunakan tunai ataupun akaun keldai. Jadi tak ada bukti. Kalau dia dah masuk akaun orang, bukannya masuk akaun saya. Contohnya lah. Jadi benda-benda seperti ini perlu ditangani lah. Cukup banyak. Ini jenis bentuk komersial ni pun banyak. Hari ini pun nak jumpa dengan pengarah komersial pasal terlalu banyak perkara seperti ini berlaku, di mana kadang-kadang tu nampak mudah sangat kita tertipu. Itu yang kena kita kongsi dengan saudara mara kan, jangan mudah keluarkan duit. The minute duit terkeluar dah bukan duit kita dah. Kena ingat itu tu. Tapi kadang-kadang resit pun boleh ditipu juga. Memang boleh. Paling tidak adalah tulisnya. Ini apa benda pun tak ada. Ada yang orang kena tipu tu. Apa pun tak ada. Resit tak ada, tempat di mana tak ada, dia buat dekat pejabat dia mungkin. Ini buat dekat katakan di gerai ataupun di masjid. Siapa ada menyaksikan, tak ada, kita pun tak tahu. Nak jumpa kat mana? Kat sana tak sure, jadi kena hati-hati. Dekat luar sana memang pakar-pakar penipu pun ramai. Kalau kena dengan pakar, tak apa, kadang-kadang tak pakar pun kena tipu kita. Kena tipu. Adakah kita perlu untuk sampai ke tahap yang lebih ekstrim untuk kita memastikan agar kita meminta resit dan juga kita meminta mungkin salinan sijil pendaftaran syarikat itu untuk memastikan syarikat berdaftar? Patutnya itu. Pasal kadang-kadang saya mungkin bukan pakai nama saya. Contohnya Tok Ki, siapa dia Tok Ki? Berkata-kata ada Tok Ki. Betul. Jadi tak ada identiti yang betul. Jadi benda seperti ini perlu difahami oleh masyarakat kita. Apa rujukan yang nak dibuat? Kalau kita tak ada rujukan, jadi rujukan je kita hendak. Secara fizikalnya kita hendak rujukan. Selalunya kalau untuk yang betul-betul lah, kalau perniagaan itu betul sahih dan benar, jalan yang digunakan pun jalan yang betul dengan kaedah yang betul, bagaimana kita boleh tahu itu adalah kaedah yang betul? Sebab mereka juga kadang-kadang lebih bijak daripada kita sebagai pengguna ni. Memang dia memang bijak. Dia orang ni penipu-penipu. Dia memang jauh ke depan. Walaupun dia tak pergi universiti pun. Jadi kita kena satu, lebih baik kena tengok tempatnya. Pasal hari ini kejadian berlaku kadang-kadang juta-juta phone jumpa orang pun tidak. Ada kawan saya kena, saya ingat 500,000 lebih. Dalam FB je. FB muka siapa, entah muka saya pun semua siapa pun boleh jadi kan. Tapi dia orang boleh bagi duit. Ini yang kelemahan kita yang kita perlu didik supaya tidak mudah percaya. Okey, betul. Sekali lagi kita jangan mudah percaya kepada sebarang ajakan ya, dan juga kita kata untuk mendorong kita mengeluarkan duit. Kita mempunyai peraturan dan juga tata cara untuk seseorang syarikat, seseorang individu ataupun sesebuah syarikat itu menjadi sebagai ejen perantara bagi mengumpul duit daripada sebahagian atau sebilangan mudah orang. Ni. Jadi apakah antara garis panduan yang boleh kita ketahui, yang boleh kita rujuk? Yang ikut lazimnya kan. Contohnya banyak je berlaku, okey saya tunjuk kereta. Nak jual kereta. Ni ambil lah, you ambil kereta ni. You bayar 3,000. Okey. Sambung. Lepas tu dokumen tak tengok, nama tak check, financier tak owner pun tak tahu siapa dia. Kadang-kadang dia ambil kereta orang lain pula. Lepas dia tak ada benda. Jadi kita kena tengok dia punya rekod asal itu. Contohnya kalau kereta, pendaftarannya, siapa ownernya, nak bercakap dengan owner atau nak berjumpa. Bukan kita nak tidak mempercayai. Kalau dah macam abang adik tu tak boleh nak buat apalah. Tapi kalau orang yang baru, kadang-kadang terlalu baru, dengar je, kenal je. Tambah-tambah kalau yang cantik molek macam cepat dia percaya kan. Jadi ini benda-benda yang macam ni yang kita kena amat berhati-hati supaya kita tidak jadi mangsa. Pasal kalau jadi mangsa ni,
nangis pun tak guna dah. Tak tinggal apa benda. Betul. Semuanya hilang. Bagi PBIM lah, ada beberapa kes tak yang pernah dikesan yang khususnya mengenai ibadah korban ni. Apa antara contoh-contohnya supaya boleh jadi teladan lah kepada yang lain nanti? Dan kadang-kadang tak kenal orang pun. Nombor satu tak kenal orang. Kalau kenal tu boleh kita cari. Tapi kadang-kadang kalau kenal muka pun tak cukup juga. Ya aku kenal tapi entah mana pun tak tahu. Maknanya dia ada link. Oh, dia ni anak saudara dia ni. Paling tidak kalau tipu boleh cari. Lepas tu kena tengok apa yang dia cakap tu betul tak betul, berapa harga dia. Kadang-kadang ni dia macam-macam cerita. Kalau cerita-cerita biasa ni dia orang kata orang dah bayar deposit tapi dia tak jadi beli. Jadi you dapat murah. Mungkin juga. Tapi kalau yang korban ni kalau dia kata macam tu, maknanya kena kajilah betul ke tak betul ke. Macam haji ni contohnya umrah yang banyak yang sebelum ini kita tengok adalah ada yang 1,000 lebih aja. Pergi. Memang tak cukup kos pun. Tapi mungkin ada juga yang tidak, kerana mungkin ada orang macam kita lah, kita apa ni kalau nak bagi mungkin juga. Tapi yang malangnya kita kena ni kadang-kadang yang kata apa ni ada orang lain nak sponsor. Jadi orang lain nak sponsor, kita pun bayar 1,000 je. 1,000 tu dia orang melok berjoli je duit tu, tak sampai ke mana-mana. Kalau sampai ke Jeddah tu tahan juga. Ni apa tak ada tiket, tak ada. Jadi benda-benda seperti ini ni kita kena amat teliti lah. Pasal kadang-kadang cuba bayangkan dah pergi. Yang kita terima ni aduan ni yang sangkut kat airport, sangkut kat hotel, dah buat kenduri ya. Selain daripada yang macam ni lah buat korban, tapi sebenarnya nama kita pun tak ada dalam tu. Contohnya itu korban tau. Jadi kena hati-hati. Sebab tu kita kalau boleh nak berurusan dengan orang yang kita kenal, berurusan dengan masjid ke ataupun kena ada rujukan. Contohnya siapa dia tu, dia kat sana itu. Jadi kena ada, jadi dia pun tak berani. Biasanya gitulah, tapi kadang-kadang dia tipu juga. Tipu dia pula lah. Banyak-banyak sangat. Selalunya kes yang sebegini berlaku dalam skala yang besar ataupun dalam satu kelompok-kelompok yang kecil saja. Dia mungkin kelompok yang kecil, tapi kelompok besar pun ada. Tapi besar, tapi banyak. Contohnya ada satu kes ni daripada syarikat yang ternama lah. Dia melalui koperasi dia booking untuk pergi umrah. Ini memang tak boleh lari tapi dia pula booking pada orang lain. Maknanya booking atas booking. Jadi memang jadi kes dah. Juta-juta ni. Dia melibatkan ratusan orang, juta-juta. Tapi adalah koperasi tu. Maknanya bolehlah tindakan seterusnya diambil. Maknanya walaupun dia tak nak bertanggungjawab, maknanya kita bolehlah ambil tindakan mahkamah ke. Kalau tidak, orang pun tak tahu, alamat pun tak tahu. Itu yang kita kena berhati-hati. Pasal mungkin masyarakat kita tidak dididik untuk ada curiga. Memang kita tak harus curiga macam tu, tapi maknanya lebih baik kita kita tidak mudah mendedahkan diri kita kepada possibility penipuan. Sebab orang kata kalau too good to be true tu itu bahaya dah tu. Memang. Contohnya macam bila dah musim nak berkorban ni kan, satu bahagian lembu ke apa, kambing ke, bayar sekian-sekian harga. Ataupun special punya ada yang luar negara murah lagi. Jadi macam mana yang tu Tok Ghi? Jadi itulah kena tengok. Kalau organisasi yang buat tu yang kita kenal, yang dah biasa, yes, maknanya ada orang bertanggungjawab. Kalau kadang-kadang je timbul tak tahu di mana kan, kena berhati-hati supaya kita tidak terlepas dari melepaskan dia tanpa report, tanpa perkara. Dia tipu, esok dia tipu orang lain lagi, lusa dia tipu orang lain. Maknanya kita kena ada kaedah alamat dan nama dia supaya maklumat itu dapat dikumpul. Dan kemudian ni dia orang dia dah kenal dah penipu. Maknanya kalau dia kali tipu dah faham dah orang. Jadi kalau kita tidak mempunyai maklumat yang jelas, sekarang ni pun senang telefon, paling tidak ambil gambar lah, paling tidak ambil gambar kereta. Tapi itu pun kadang-kadang tak cukup. Kalau transaksinya perlu dibuat secara rasmi dekat pejabat contohnya. Sebab itu ada yang kata lebih mudah untuk kita kembali kepada cara tradisional, kita kumpul duit sama keluarga ataupun sesama orang-orang kampung, kita kumpulkan dan kita beli seekor lembu contohnya, kita nampak binatang itu dikorbankan depan mata. Jadi adakah sebenarnya perkara-perkara itu lebih penting berbanding pasal tak buat macam tu yang kita jadi korban tu.
kita sendiri yang dikorbankan. Itu sebabkan kelemahan kita. Jadi macam tuan sebut tadi betul lah. Maknanya kalau kita boleh pakat. Tapi mungkin zaman sekarang ni benda tu pun dah moden kan. Cuma nak kita kena menilai kembali kaedah kita, transaksi kita ya. Transaksi kita di mana kita tidak membuka ruang untuk memberi orang doubt untuk yang meniaga dan kepada yang membayar pun tengok supaya dia pun tidak curiga. Dia balik dah susah hati. Bulan-bulan yang macam sangkut ni cuba bayangkan. Cuba yang kita yang pergi. Kita pergi ni bekal dia dah ni dah. Dia kena balik. Okay. Dah kenduri lah dengan ini dah cuti lah apa benda kan. Jadi benda-benda seperti ini saya rasa kena dididik balik masyarakat kita, bukan untuk mencurigai tapi untuk memahami transaksi yang biasa. Jangan buat yang special pula sangat kan, yang sampai luar biasa. Mana kat masjid tak payah resit, tak ada macam tu. Sekarang semua kena reset walaupun di masjid. Sebab kita perlukan kesahihan itu. Rekod itu. Dan benda itu penting kan. Cuma bila berlaku keadaan ini, kalau sudah sampai ke tahap tertipu dan terjerat itu, apa langkah yang perlu diambil? Kena buat laporan. Pasti tidak, supaya itu ada rekod. Supaya kita tahu ada penipuan berlaku 3 kali dikepung. Kes haji. Jadi dah maknanya kita pun dah boleh fokus. Dan kita di PPRM sekarang ni kita telah sedang mengusahakan mewujudkan blacklisting. Orang-orang yang macam ni kadang-kadang dia pun tak pakai nama dia, tapi muka dia kena pakai lah, kecuali boleh tukar muka kan. Jadi kita kena harap di satu masa esok bila pengguna nak apa-apa kan, bila isu korban timbul yang menipu yang korban ni, kita mungkin boleh check dengan kita ni eloklah berhati-hati contohnya. Okey, baik, terima kasih Tok Ki kerana bersama dengan kami. Itulah dia scam korban. Jadi sama-sama kita memperingatkan diri sendiri dan juga ahli keluarga untuk sama-sama meneliti dan juga berhati-hati sebelum kita mengeluarkan duit atau sebarang transaksi untuk sesuatu perkara. Baik, terima kasih Tok Ki.